Okey, hampir jatuh untuk pengetahuan anda semua. Ini adalah antara kap jururawat yang akan dipakai dan saya difahamkan ini merupakan simbol sekiranya jururawat tersebut pakainya sebagai ketua jururawat. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut sebenarnya apakah peranan mereka ini, kadang-kadang kita tak sedar ya bagaimana sebenarnya apakah bentuk-bentuk cabaran yang mereka terpaksa harungi, terutamanya berada di hospital-hospital apabila merawat pesakit-pesakit di sana. Jadi itulah sebabnya kita bawa kepada anda topik untuk kita bercakap berkenaan Hari Jururawat Sedunia ini yang disambut hari ini pada 12 Mei. Saya perkenalkan seorang tetamu di studio, saya amat berbesar hati bersama dengan beliau, iaitu Puan Gauri Anak Perempuan Narayanan selaku Ketua Penolong Pengarakan Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Puan Gauri, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih bersama kami hari ini di studio. Nampak gayanya Puan Gauri memakai cap nurse yang lebih kurang yang saya pegang ini. Ya. Ini bermakna Puan Gauri merupakan ketua kepada jururawat. Bahkan kalau kita perkenalkan tadi pun sudah terang lagi nyatalah Ketua Penolong Pengarakan Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi saya rasa eloklah Puan Gauri, sebelum kita bercakap berkenaan dengan Hari Kejururawatan ini, mungkin sedikit pengenalan terlebih dahulu. Yalah, kalau artis tu kita kenal lah, dia ada profil dia menyanyi, dia keluar kat TV. Tapi kalau jururawat ni kita tidak tahu di mana profilnya, dari mana datangnya, bagaimana seseorang individu ni boleh menceburi bidang kejururawatan ni. Kalau Puan Gauri boleh kongsikan terlebih dahulu. Okey, terima kasih pada soalan tersebut. Saya telah menceburi kerjaya sebagai seorang jururawat sejak tahun 1992 lagi. Telah menerima latihan awal daripada Kolej Kejururawatan Hospital Sultan Aminah Johor Bahru, iaitu pada tahun 1992, kemudian mendapat diploma kejururawatan dan seterusnya saya telah meneruskan pendidikan kejururawatan saya di bidang ijazah dan seterusnya sarjana muda pada tahun 2015. Dan itu merupakan kerjaya pengalaman kerjaya saya dari segi pendidikan dan juga pengalaman bertugas saya adalah di Hospital Kuala Lumpur, Hospital Selayang dan sebagainya. Dan pengalaman bertugas adalah sebanyak 28 tahun. Dan minat terhadap kerjaya jururawat ini sejak kecil lagi dan saya memilih tugas ini sebab tugas ini adalah satu tugas yang amat mulia dan suci. Ya, betul. Amat mulia sebab selalunya kalau kita pandang individu yang banyak menabur bakti ni, contohnya guru kan, memang itu ada satu tugasan yang sukar kerana perlu membentuk kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kerana, tapi jururawat juga mempunyai peran yang lebih kurang sama, perlu menjaga seseorang individu ataupun manusia bahkan berada dalam keadaan sakit yang tidak mempunyai keupayaan yang mencukupi. Lebih sukar sebenarnya jika nak dibandingkan dengan kanak-kanak yang mempunyai keupayaan yang cukup ataupun sempurna di sekolah. Jadi ialah apabila wujudnya hari untuk kita menghargai jururawat ini, apa yang Puan Gauri laksanakan setiap tahun untuk memastikan agar ialah nasib-nasib jururawat ini sentiasa terbela, bukan saja daripada cacian ataupun makian daripada orang ramai yang barangkali mungkin tak faham situasi jururawat yang berada di hospital. Ya, cabaran menjadi jururawat ini adalah satu cabaran yang sangat hebat. Disebabkan kita ni sentiasa dilihat di kacamata dunia dan juga rakyat sentiasa memerhatikan kita, dan semasa pandemik pun kita boleh lihat pengorbanan jururawat yang tidak terhingga kepada masyarakat dalam memastikan kita melawan musuh kita. Musuh kita pada zaman dahulu macam yang ditunjukkan tadi itu masa Florence Nightingale itu musuh tu boleh dinampak, itu askar. Tapi musuh sekarang adalah musuh yang tidak dapat dilihat. We are actually fighting a virtual war. Saya kaitkan dengan pandemik lah di mana kita tidak nampak kuman itu. So langkah-langkah penjagaan dan juga langkah-langkah yang harus diambil untuk melindungi diri sendiri itu adalah amat hebat. Dan cabaran ini adalah cabaran yang paling sukar, dan apa yang kita telah buat adalah kita telah mencari, telah berusaha bersungguh-sungguh untuk melawan penyakit ini dan juga untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Malaysia. Adakah terdapat sebarang persatuan yang sentiasa menjaga kebajikan para jururawat ini untuk ialah membawa suara mereka supaya saya didengari, untuk menyediakan satu tempat kerja yang kondusif untuk mereka? Ya, di Malaysia kita ada dua
organisasi yang besar iaitu Malaysian Nurses Association and Malaysian Nurses Union yang sentiasa memandang kepada kebajikan jururawat, dan juga bahagian kejururawatan sendiri sentiasa peka dengan isu-isu yang dihadapi oleh jururawat dan akan mengambil tindakan segera untuk menangani sebarang masalah ataupun dalam menjaga kebajikan jururawat. Kita tidak pernah mengabaikannya lah. 28 tahun pengalaman berada dalam bidang kejururawatan. Tempohnya sangat lama kalau seorang individu itu kadang dah masuk tempoh matang, dah boleh kahwin dan mungkin ada anak barangkali 28 tahun kan. Jadi pastinya Puan Gauri sudah melalui pelbagai fasa zaman, trend dan sebagainya apabila bekerja di hospital sebagai seorang jururawat. Apa beza 28 tahun yang lepas dan juga sekarang yang Puan Gauri boleh kongsikan peranan sebagai seorang jururawat itu? Okey. Pengalaman semasa bekerja di bidang klinikal di hospital adalah pengalaman yang paling berharga sekali. Sebab sebelum jadi seorang administrator ataupun seorang pengurus, pengalaman klinikal itulah yang akan memberi kita pencerahan mengenai apakah polisi ataupun apakah garis panduan yang perlu disediakan. Sekiranya pengalaman klinikal itu tidak ada, maka sebarang polisi ataupun garis panduan yang dibuat tidak dapat diikuti. So setiap jururawat perlu mendapat pengalaman klinikal yang secukupnya sebelum menjadi matang dan juga sebelum menjadi seorang administrator ataupun sebagai pengurus untuk jururawat yang lain. Jururawat ni mereka ada waktu bekerja mereka sendiri. Kalau macam kebanyakan pekerja di Malaysia masuk 8 pagi balik pukul 5, balik pukul 6. Tapi bukan untuk jururawat kan? Betul. Kadang-kadang ada shift 1 pagi, 2 pagi, keluar pukul 5, 6 pagi baru nak balik, nak tidur dan sebagainya. Dan jururawat ni juga manusia, ada keluarga, ada anak. Bagaimana sebenarnya Puan Gauri sendiri, saya yakin pernah melalui situasi ini, membahagikan masa sebagai seorang jururawat dan juga barangkali seorang isteri, seorang ibu di rumah? Betul. Itu adalah cabaran yang paling hebat di mana kita bekerja 24 jam iaitu 3 shift. Dan seperti Puan bagi tahu tadi, jururawat pun ramai yang dah berkeluarga dan punya anak, dan juga ada menjaga ibu bapa yang uzur dan sebagainya. So pembahagian masa itu adalah sangat penting. Dan juga kalau kita lihat cabaran yang melibatkan masa ni ya, cukup tidur, tak cukup tidur, kemudian penat, dan kemudian waktu bekerja yang shift ya, yang sentiasa berubah. Contohnya hari ini kerja pagi, kemudian kerja petang, lepas tu kerja malam. So untuk menyesuaikan diri dengan masa itu adalah cabaran yang paling hebat sekali. Dan juga kalau kita tengok kadang-kadang kita masalah untuk menghantar anak ke pengasuh, kadang-kadang suami isteri kedua-dua pun jururawat. So bayangkan masalah yang mereka hadapi, kedua-dua bekerja shift. So ini adalah cabaran dan juga kesusahan yang jururawat hadapi. Walau bagaimanapun setakat ini saya dapat memberi satu kepastian yang jururawat walaupun mereka penat dan sebagainya, tetapi niat mereka untuk bekerja dan memberikan perkhidmatan kejururawatan yang terbaik itu memang patut diberi pujian. Yalah, pujian itu kalau yang nampak pengorbanan jururawat itu tak apa, tapi untuk dari sisi lain, untuk mereka yang tidak nampak pengorbanan yang terpaksa dilalui oleh para jururawat ini, tidak dinafikan banyak sebenarnya kes-kes ataupun isu-isu pertelingkahan antara keluarga pesakit dan juga jururawat. Barangkali berpunca daripada salah faham ataupun komunikasi ataupun maklumat yang tidak sampai secara sepenuhnya. Jadi apabila ada situasi-situasi seperti ini, apakah penjelasan yang boleh diberikan daripada Puan Gauri sendiri mewakili jururawat apabila berlakunya salah faham, pertelingkahan, apa yang boleh diperjelaskan dalam situasi ini kepada orang ramai supaya tidak hanya menuding jari kepada satu pihak sahaja? Ya, itu adalah satu masalah di mana kadang-kala mungkin keluarga ataupun saudara terdekat ya, sebab jururawat adalah orang yang paling lama duduk dengan pesakit. Doktor akan datang merawat dan kemudian mereka ada pesakit lain untuk dilihat. So kadang-kala ekspektasi mereka adalah sangat hebat di mana kita tidak dapat
memenuhi apakah aspirasi mereka lah. Dan kadang-kadang kita pun ada limitasi juga, sebab seringkali kadang-kadang bila keluarga inginkan mengetahui lebih lanjut mengenai pesakit itu, ataupun untuk mengetahui kemajuan kemajuan penyakit ke apa, kita ada limitasi. Setengah benda mungkin kita tak boleh reveal, it is very confidential, dan juga perlu diterangkan oleh doktor dan sebagainya. So di situ akan ada sedikit masalah komunikasi. Walau bagaimanapun kita akan cuba yang terbaik untuk memberi penjelasan supaya ahli keluarga faham dan juga terimalah dengan penerangan yang kita beri. So kadang tanggapan masyarakat mungkin jururawat tidak menjalankan tugas dan sebagainya, tapi disebabkan limitasi yang ada, itulah kengkangan yang berlaku. Jadi kita sebagai masyarakat juga perlu sentiasa memahami keadaan dan situasi semasa, melihat situasi itu di keadaan di bigger picture, orang kata. Jangan yalah cepat melenting, kan. Pasti anda soal selidik dahulu kenapa sesuatu situasi itu jadi seperti itu dan sebagainya. Kita dah tak cukup masa ni. Kalau Puan Gauri boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan Hari Jururawat ni, apa temanya dan bagaimana sambutannya untuk tahun ini? Okey, tema pada tahun ini adalah Our Nurses, Our Future. So basically apa yang ingin diterangkan dalam tema ini adalah untuk kesihatan global dan juga cabaran-cabaran kesihatan global ini. So selepas pandemik ini, kita pun tidak tahu apakah masalah kesihatan yang akan wujud di masa hadapan. So pengajaran yang kita dapat daripada pandemik yang lalu akan menjadi penentu, akan juga menjadi satu kesiapsiagaan kita untuk menghadapi masalah kesihatan yang kita tidak dapat jangkakan apa yang berlaku. So apa yang penting di sini adalah untuk melengkapkan diri jururawat dengan skill dan juga dengan pengetahuan yang secukupnya supaya kita dapat bersiap sedia menerima apa jua cabaran yang akan menimpa kita. Okey, secara ringkas Alalan kita bawa Cap Nurse dekat depan ni, kan. Puan Gauri kalau boleh cerita sikit seberingkas. Ni tadi saya dah cakap dah, ini untuk ketua dan penyelia jururawat. Ketua dan juga penyelia jururawat. Okey, ni ada satu line warna merah ni. Itu adalah penolong jururawat. Ini penolong, tetapi jawatan itu sudah mula jemut. Okey, ni warna merah ni. Tapi dah tak banyak dah katanya. Okey, lepas tu ni warna hijau ni? Itu adalah bidan. Bidan, okey. Bidan pun dah jemut dah. Okey. So kita upgrade kepada jururawat masyarakat yang berwarna ungu di sini. Ya. Dan kemudian akan upgrade kepada jururawat terlatih yang berline biru ni, dan juga seterusnya kepada ketua jururawat dan penyelia jururawat. Untuk jururawat yang beragama Islam, sama juga mereka memakai tudung tetapi garisan warna yang sama. Okey, tapi ini terpakai untuk hospital di bawah seliaan KKM. Di hospital swasta ada yang pakai, ada yang tak pakai, kan. Tapi kalau pergi hospital kerajaan, kalau pergi melawat mana-mana ahli keluarga tu, kalau nampak nurse pakai cap ni, ada maksud dia lah. Maksudnya dia berada di bidang tugas yang mana, ikut warnanya lah. Okey, terima kasih Puan Gauri seberingkas bersama kita pada pagi ini di studio, berkongsi berkaitan dengan Hari Jururawat Sedunia, Our Nurse, Our Future, temanya untuk tahun ini. Semoga semua jururawat di luar sana sentiasa teguh dan juga bersabar menghadapi segala ujian dan juga cabaran, dan juga melaksanakan tugas sebagai seorang jururawat dengan lebih berhemah. Selamat Hari Jururawat Sedunia. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Puan Gauri.